Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaannya kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama kita mengumpulkan bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan dijadikan sebagai amalan yang terbaik buat kita, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah masuk kepada fasa yang terakhir dalam bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita untuk bertemu dengan 10 terakhir dalam bulan Ramadan. Kita muhasabah balik pada diri kita, tuan-tuan. Apakah amalan yang terbaik yang telah kita lakukan sepanjang 20 hari dalam bulan Ramadan? Apakah amalan-amalan yang kita rasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah terima amalan yang kita lakukan? Paling tidak, tuan-tuan, adalah amalan yang kecil, tetapi kita yakin bahawa inilah amalan yang Allah Subhanahu wa taala terima di dalam bulan Ramadan kita, tuan-tuan. Maka sebab itu kalau kita lihat kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan bahawa lakukanlah kebaikan sekecil apapun, kerana engkau tidak pernah tahu bahawa kebaikan apa yang akan membawa engkau masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sesekali kamu meremehkan dan memperkecilkan amalan-amalan yang baik walaupun kecil. Maka sebab itu dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan, adalah pembukaan keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kalau kita masih lagi belum merasakan bahawa rahmat Allah dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala sedang mencurah-curah datang kepada diri kita, tuan-tuan, bermakna itu ada masalah pada diri kita. Sedangkan kalau kita lihat apabila sebuah shopping dibuat promosi jualan akhir tahun, tuan-tuan, dengan mengatakan 70%, 80%, tuan-tuan, jualan-jualan tersebut, kita akan lihat bagaimana orang berbondong-bondong untuk datang ke shopping tersebut untuk beli barang. Walaupun secara zahirnya kita nampak asalnya pada sebelum diskaun 179, selepas diskaun pun 179 juga, cuma di kelentong ditulis itu harga asal 390, harga jadi lepas diskaun 179. Kalau kita bandingkan sebelum diskaun pun 179 juga. Tapi nak katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tak pernah menipu. Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan sedemikian, Allah beri kesedemikian. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat yang mencurah-curah kepada kita, pengampunan yang terlampau banyak kepada kita, tuan-tuan. Maka sebab itulah, pastikan dalam amalan kita pada hari ini, tuan-tuan, ada satu amalan walaupun sekecil-kecil amalan yang kita lakukan, tetapi kita katakan bahawa ini barangkali Allah Subhanahu wa taala terima amalan yang kita lakukan. Kerana itu adalah pesanan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala kepada kita. Kadang-kadang kita merasakan bahawa duit yang kita masuk RM100, RM200 dalam tabung, tuan-tuan, kita merasakan ini adalah pahala yang paling besar. Tapi kadang-kadang kita lupa bahawa nilaian RM1 yang kita masukkan tetapi ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik daripada nilaian RM100, RM200 yang kita masukkan. Dan barangkali ketika mana kita masukkan RM1 itu, tuan-tuan, dalam tabung, kita memang benar-benar memerlukan RM1 itu kerana barangkali gaji belum masuk. Tetapi dengan kita katakan, kalau bukan hari ini aku sedekah, bila lagi aku nak sedekah, maka kita masukkan RM1 tersebut, barangkali nilai RM1 itulah penyebab kepada kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menyambut 10 Ramadan yang terakhir, makna, tuan-tuan,
berbaki kepada kita 10 hari lagi, bahkan mungkin kurang daripada 10 hari, untuk kita memaksimumkan ibadah kita dalam bulan Ramadan. Maka apakah amalan-amalan yang terbaik yang boleh kita lakukan ketika mana kita menyambut 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan? Dan kalau kita lihat seperti mana saya bahaskan pada hari Selasa yang pada hari Rabu yang lalu, saya katakan bahawa amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam bulan Ramadan adalah amalan yang kebiasaan Nabi SAW lakukan di luar Ramadan. Cumanya Nabi SAW dia lakukan paling terbaik di dalam bulan Ramadan. Maksud paling terbaik ni, kalau anda kata Nabi SAW bersedekahlah, contoh sikit tuan-tuan. Contoh Nabi sedekah dalam 2 dinar. Barangkali dalam bulan Ramadan Nabi lipat gandakan jadi 20 dinar. Barangkali sedemikian. Maka sebab itu ada amalan-amalan yang disyariatkan oleh Nabi SAW dan dipertontonkan Nabi SAW kepada kita dalam kita menyambut 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan, antara amalan yang boleh kita lakukan, andai kata tuan-tuan kita lihat ada orang dia mengira-ngira 20 Ramadan terakhir ni dia buat biasa-biasa, tapi bila masuk 10 yang terakhir ni dia lipat gandakan amalan. Alhamdulillah. Tapi yang lebih mendukacitakan, kalau andai kata 20 Ramadan terakhir itu dia buat biasa-biasa, masuk 10 yang terakhir itu pun dia buat biasa-biasa, itu sangat-sangat mendukacitakan. Kerana dalam 10 Ramadan yang terakhir ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita satu kelebihan, yang mana diskaun bukan sekadar diskaun, tetapi lipatan kali ganda yang lebih banyak daripada yang kita sangkakan. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kepada kita bahawasanya Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Orang dulu kata tuan-tuan, malam Lailatul Qadar ini menyamai dengan 1000 bulan. Salah tuan-tuan. Dia berbeza dengan sama 1000 bulan dengan lebih banyak daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau lebih baik daripada 1000 bulan itu tuan-tuan, petanda kepada kita berapa Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi kepada kita, itu terpulang pada Allah. Barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala nak berikan kebaikan kepada kita tuan-tuan lebih banyak daripada 83 tahun 83 bulan, lebih banyak daripada yang kita katakan 1000 tahun, lebih banyak daripada 1000 tahun, barangkali 2000 tahun dan sebagainya. Maka sebab itulah, rebutlah tuan-tuan peluang ketika mana kita boleh bersama-sama beriktikaf dalam bulan Ramadan ini, bersama-sama dalam merebut malam Lailatul Qadar ini tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, antara amalan yang pertama yang boleh kita lakukan di dalam 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan ini ialah kasratul zikri wad du'a, iaitu memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat seperti mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, wal baqiyatus salihat, maksud wal baqiyatus salihat ini tuan-tuan, iaitu seperti mana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wa qulna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Zikir yang paling simple tuan-tuan yang boleh kita amalkan. Dan bahkan zikir ini saya jamin tuan-tuan pun menghafal subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini adalah tafsiran yang berkaitan dengan wal baqiyatus salihat, dan sebahagian daripada amalan-amalan yang soleh yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, dari segi pengamalan, amalan zikir yang kita nak lakukan, mana amalan yang paling terbaik? Amalan zikir yang paling terbaik yang kita lakukan tuan-tuan adalah amalan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita.
Dan Nabi SAW sendiri bagi jaminan kepada kita, kau amalkan zikir ni, aku bagi ganjaran kesekian, aku berikan jaminan bahawa kau akan dapat sedemikian. Contoh kalau kita lihat tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, nak tak aku tunjuk, ala adullukum ala kanzul min kunuzil jannah, nak aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang mana dia merupakan salah satu daripada perbendaraan di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kalaulah contoh kita tuan-tuan diberikan satu tawaran, aku ni hartaku banyak ni, dah tak terkira hartaku, aku nak bagikan sedikit perbendaraanku, simpanan-simpanan dongkong emas aku kepada kau. Agak-agak tuan-tuan, kalau anda kata kita ditawarkan sedemikian, nak tak kita tuan-tuan? Pasti kita akan nak. Tapi kenapa bila Nabi SAW bagi jaminan tersebut, kita tak nak, kita abaikan tuan-tuan? Maka dalam hal ni Nabi SAW tunjukkan kepada kita, di antara amalan yang menyebabkan kita mendapat perbendarahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan la haula wala quwata illa billah. Zikir yang pendek, zikir yang simple, tetapi Nabi SAW jamin kepada kita, kau amalkan benda ni, kau akan dapat perbendaraan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ajarkan kepada kita kalimatan khafifatan 'ala lisan saqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimah yang sangat-sangat ringan pada lisan kamu, tetapi sangat-sangat berat pada mizan kamu, iaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Zikir yang kita rasakan seolah-olah tak ada apa-apa, tetapi rupa-rupa tuan-tuan, ketika mana kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, kita mendapat buku amalan soleh kita tuan-tuan, itu adalah amalan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala bila menafsirkan ayat ini tuan-tuan, dengan mengatakan kelak tuan-tuan kita akan berada di atas satu timbangan, yang mana orang yang berat dia dan juga dengan dia punya kejahatan dia, dosa dia sama banyak, itu dinamakan sebagai Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni tuan-tuan, ketika mana kita berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, golongan itu terbahagi kepada 3 golongan. Yang pertama Ashabul Jannah, yang kedua Ashabul Nar, yang ke tengah-tengah ini dinamakan sebagai Ashabul A'raf. Ashabul Jannah clear, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Adapun Ashabun Nar, dia adalah orang yang clear akan masuk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada satu golongan, yang mana golongan ini tuan-tuan tidak ke neraka, tidak ke syurga. Dia ada satu tempat perhentian yang Allah Subhanahu wa taala letakkan mereka untuk sementara waktu, kerana amalan soleh mereka dan amalan buruk mereka, dosa mereka sama. Tak ada 0.01, tak ada beza. Makna kalau ni 50, ni 50, tak ada beza. Lalu mereka diletakkan di satu tempat bernama A'raf. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahawa kalaulah andai kata kita sendiri tahu tuan-tuan, amalan soleh kita banyak mana, kita tahu amalan buruk kita banyak mana, maka Imam Qurtubi katakan perbanyakkan zikir subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kerana dengan doa ini, dengan zikir ini tuan-tuan, mampu menyebabkan timbangan mizan kita akan menjadi berat dan dosa kita menjadi ringan tuan-tuan. Maka sebab itu rebutlah peluang tuan-tuan dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran ini tuan-tuan, dan bahkan kalau andai kata Allah terima amalan soleh kita, Allah akan jadikan amalan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang pertama. Dan kemudian tuan-tuan, kalau kita lihat doa, memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa ini, doa yang paling baik ialah doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap-tiap malam tuan-tuan kita doa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selepas solat kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amalan yang paling terbaik. Dan kalau kita lihat sedangkan Allah Subhanahu wa taala katakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka di sini tuan-tuan, kalau kita lihat dalam bulan Ramadan,
amalan yang paling terbaik juga ialah amalan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita minta doa pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma a'ti riqabana minan nar. Ya Allah, lepaskanlah belenggu daripada tengkuk-tengkuk kami ya Allah daripada api neraka. Sedangkan Nabi SAW kata kepada kita, walillahil utaqa'u minan nar wa fi dhalika fi kulli lailatin min Ramadan. Bagi Allah Azza wa Jalla itu ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah senaraikan, ni aku lepaskan daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Apa lagi yang kita nak tuan-tuan selain daripada Allah Azza wa Jalla berikan kerehatan, berikan pelepasan daripada api neraka Allah Azza wa Jalla? Kita tuan-tuan, ketika mana kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla kelak tuan-tuan, pengharapan kita satu je tuan-tuan. Pengharapan kita cukup kita tak masuk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ada orang hari ni kita lihat bagaimana otak dia jadi gila tuan-tuan. Kenapa jadi gila? Kerana mereka katakan, alah relax lah Ustaz, masa muda kita ni kita enjoy Ustaz. Kalau masuk neraka pun sekali Ustaz, 2-3 hari lepas tu kita keluar balik Ustaz. Dia anggap macam tu tuan-tuan. Dia katakan kalau kita masuk neraka pun Ustaz, kita keluar balik Ustaz, nanti kita masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab kita ni orang masih lagi orang Islam. Yang penting kita mengucap 2 kalimah syahadah, yang lain tu lantaklah. Yang penting kita enjoy dulu Ustaz. Sedangkan kalimah ini adalah akan kalimah kufur, kalimah yang pernah diungkapkan oleh orang-orang Yahudi. Allah nakalkan dalam Al-Quran. Allah katakan, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Berkata orang-orang Yahudi, mereka katakan kami ni kalau masuk dalam neraka sekali pun lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kami hanya disentuh oleh api neraka dalam tempoh beberapa hari sahaja, dalam tempoh beberapa ketika sahaja. Lepas tu kita masuk balik dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Ini kalimah anak-anak muda tuan-tuan yang hari ini mereka ungkapkan. Tak apa kita masuk neraka pun Ustaz, yang penting kita Islam, nanti kita masuk balik dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Saya katakan tuan-tuan, kalau beranilah ambil balik rumah nanti, balik college kita ada iron, kita putarkan pada suhu yang kelima tu, kita letak bawah punggung kita tuan. Jangan pakai seluar, letak terus. Agak-agak boleh tahan, tak berapa minit kita boleh tahan. Kalau itu pun kita tak boleh tahan di dunia tuan-tuan, jangan kita beranggapan bahawa di akhirat kita boleh lepas tuan-tuan. Maka sebab itu kita minta pada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, lepaskanlah belenggu tengkukku daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian tuan-tuan, di antara amalan yang terbaik yang boleh kita lakukan di dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi tuan-tuan di dalam 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan, ialah birru walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Mana-mana yang masih ada mak dan ayah, berbaktilah tuan-tuan. Hiburkanlah hati mereka, buatkanlah kebaikan-kebaikan yang semaksimum yang mungkin untuk mendapat redha mereka tuan-tuan. Kerana Nabi SAW mengatakan, redha Allah ala redha walidaih wa sakhata Allah ala sakhata walidaih. Redha Allah itu terletak pada redha ibu dan ayah, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan ibu dan ayah. Kita lihat tuan-tuan, dalam satu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang paling besar yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada tak amalan yang boleh menghapuskan segala dosa-dosa besar yang telah aku lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, ahayyu walidak, mak ayah kamu masih hidup lagi tak? Maka ketika itu dia katakan, na'am, masih hidup lagi ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, berbaktilah kamu kepada kedua ibu bapa kamu. Dalam ayat ini tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa birru walidain kafaratul kabair, sesungguhnya berbakti kepada kedua ibu bapa ini akan menghapuskan segala dosa-dosa besar yang kita lakukan. Allahu Akbar tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, dengan hanya sekadar kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan segala dosa-dosa besar kita tuan-tuan. Dosa-dosa besar yang kita lakukan boleh diampunkan dengan cara kita berbakti kepada ibu dan ayah kita tuan-tuan. Apalah sangat dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Maka ketika mana kita hiburkan hati mak dan ayah kita, dalam bulan Ramadan adalah masa yang terbaik untuk kita jumpa mak dan ayah kita.
ada terguris terasa perasaan sedikit dengan ayah kita tuan-tuan, selesaikanlah, mintalah maaf. Takkan jatuh air muka kita tuan-tuan ketika mana kita meminta ampun kepada mak dan ayah kita. Sesekali kita takkan pernah terbalas segala jasa-jasa yang pernah dilakukan oleh mak dan ayah kita ketika mana kita kecil. Tanpa mereka tuan-tuan, kita takkan hidup di dunia. Kita nak mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, dapatkan dahulu redha mak dan ayah kita tuan-tuan. Kita nak dapatkan syurga Allah Azza wa Jalla tuan-tuan, dapatkan syurga daripada mak dan ayah kita. Seorang sahabat Nabi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku minta izin kepada engkau ya Rasulullah untuk aku berjihad fi sabilillah." Maka Nabi katakan, "Ahayyu walidak, mak dan ayah kau masih hidup lagi tak?" Dia kata, "Na'am ya Rasulullah." "Ya ya Rasulullah." Nabi katakan, "Irzam rijlaiha fasammal jannah." Kau balik, kau duduk di bawah tapak kaki mak ayah kamu, fasammal jannah, kamu akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hebatnya berbakti kepada mak dan ayah tuan-tuan. Dulu tuan-tuan, masa musim PKP, ramai kawan-kawan kita, ramai sahabat-sahabat kita tak dapat balik ke kampung tuan-tuan. Perasaan mereka berbuak-buak tuan-tuan, membuak-buak nak balik ke kampung. Kita tanya kenapa? Jawapan dia satu tuan-tuan, kerana nak jumpa mak dan ayah. Itu saja. Kehebatan orang yang berbakti kepada mak dan ayah tuan-tuan. Nabi SAW mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharih falyasir rahimah." Nabi kata, barang siapa yang nak diperluaskan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla dan nak dipanjangkan umurnya oleh Allah Azza wa Jalla, falyasir rahimah, maka hubungkanlah tali silaturahim. Berbakti kepada kedua ibu dan ayah kita tuan-tuan. Maka dalam bulan Ramadan nak dapat syurga Allah Azza wa Jalla tuan-tuan, berbaktilah kita dengan mak dan ayah kita. Kita akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita akan mendapat malam Lailatul Qadar tuan-tuan. Itu yang kedua tuan-tuan. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan di dalam 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan adalah bersedekah tuan-tuan. Bersedekah ini adalah merupakan amalan yang terbaik yang Nabi SAW sendiri lakukan. Dalam hadis Nabi katakan bahawa, sahabat Nabi katakan, "Kana Nabi SAW ajwadan nas." Nabi SAW ini adalah manusia yang paling pemurah. Dan Nabi SAW akan menjadi lebih pemurah di dalam bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasat min sadaqatin fil mal." Tidak akan berkurang harta kamu ketika mana kamu bersedekah. Harta kita takkan pernah berkurang tuan-tuan. Bahkan semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Semakin banyak kita infakkan harta kita, yakinlah Allah Azza wa Jalla akan memperbanyakkan harta kita. Satu kisah tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika mana Aisyah radhiyallahu anha sedang nak berbuka puasa bersama dengan bibi dia, bersama dengan pembantu dia. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha telah menyiapkan juadah untuk berbuka puasa, yang mana kita faham rumah Nabi SAW hanya ada sekadar roti, dan roti tersebut adalah roti kosong dan roti yang keras, mungkin lebih kurang dah 1 hari ataupun 2 hari. Nina bersiap bersedia untuk nak buka puasa tuan-tuan. Lalu pintu rumah Aisyah radhiyallahu anha diketuk. Lalu Aisyah keluar, ketika itu dia arah dia punya bibi untuk buka pintu. Lalu dia tengok dia tengok di luar rumah tersebut ada peminta sedekah, orang yang fakir. Lalu dia katakan, "Kenapa?" Dia kata, "Aku ni dengan anakku dalam keadaan lapar, nak berbuka puasa tak ada makanan." Lalu dia jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah katakan, "Bagi ke semua roti." Yang ada tuan-tuan hanya 1 roti saja. Aisyah bagi 1 keping roti tersebut kepada dia. Aisyah tak ada benda nak makan. Maka Allah Azza wa Jalla tuan-tuan Maha Pemurah. Maka setelah mana dia sedekahkan roti tersebut tuan-tuan, nak buka puasa ni tuan-tuan, berikut dalam beberapa minit nak buka puasa, pintu rumah Aisyah diketuk. Maka dia keluar tuan-tuan. Dia kata, "Wahai Aisyah, ada orang kaya nak bersedekah kepada engkau." Bukan nak bersedekah, nak derma kepada engkau. Dia kata apa? Rupa-rupa tuan-tuan, hamba ini diberikan kepada Aisyah berserta dengan orang gaji dia, iaitu 1 mangkuk daging yang baru dimasak, iaitu lebih kurang lauk kari yang baru dimasak, dan beberapa keping roti yang baru sangat dimasak, sangat-sangat lembut. Bayangkan tuan-tuan, 1 keping roti yang keras yang dah lama Aisyah sedekahkan kepada orang, kepada peminta sedekah, Allah Azza wa Jalla ganjarkan, Allah balas balik tuan-tuan
dengan semangkuk kuah kari daging dan dengan beberapa keping roti yang baru sangat dimasak, yang sangat-sangat lembut. Maka itu adalah fadilat dan kelebihan bersedekah. Maka Nabi katakan ma naqasat fi sadaqatin min mal, takkan rugi, takkan hilang, takkan kurang harta kamu disebabkan kamu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, kalau kita lihat di antara kelebihan bersedekah lagi, Nabi SAW mengatakan as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya kepada kita, was-siyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai, was-sadaqatun tudfi'u, dan sedekah itu adalah yang menghapuskan, tudfi'ul khati'atu kama yutfi'ul ma'un nar, menghapuskan dosa-dosa yang pernah kamu lakukan seperti mana kamu menyiram air kepada api. Wal hasadu ya'kulu hasanat, dan sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kamu seperti mana api memakan kayu api. Maka tuan-tuan, itu adalah amalan-amalan yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.